Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para pensyarah, merangkap ahli panel bagi pembentangan kajian pada kali ini. Baiklah, kita teruskan kepada kajian saya. Saya telah menjalankan satu kajian tinjauan dengan tajuk Pelaksanaan Model Tasmik dalam Subjek Pendidikan Islam di Sekolah Rendah oleh Guru Pelatih IPG Kampus Ken. Baiklah, sebagai pendahuluan, model tasmik ini merupakan satu model membimbing dan merekod perkembangan bacaan Al-Quran murid secara individu berdasarkan model yang diaturkan bagi membolehkan murid khatam Al-Quran semasa berada di sekolah rendah. Yang mana sudah semestinya model ini menggunakan Iqra' dan juga Al-Quran Rasam Usmani. Kumpulan sasaran bagi model tasmik ini adalah murid yang beragama Islam tahun 1 hingga tahun 6. Pihak sekolah juga sebenarnya boleh melantik guru pendidikan Islam ataupun guru akademik yang berkebolehan Al-Quran untuk terlibat dalam program ini. Manakala murid yang telah khatam Al-Quran boleh menjadi pembantu kepada guru pembimbing. Guru tasmik hendaklah membimbing bacaan murid serta merekod bacaan murid dalam buku rekod bacaan setiap kali program tasmik ini dijalankan. Dan murid boleh membaca ataupun tasmik bacaan Al-Quran pada masa-masa yang sesuai di luar jadual waktu seperti waktu pagi bagi sekolah sesi petang, waktu petang bagi sekolah sesi pagi dan waktu co-kurikulum. Baiklah, kita bergerak kepada sedikit latar belakang kajian. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau sejauh manakah pelaksanaan model tasmik dalam pelajaran pendidikan Islam di sekolah rendah khususnya di daerah Tuaran. Macam yang saya cakap tadi, model tasmik khatam Quran ini satu program membimbing dan merekod perkembangan Iqra' dan bacaan Al-Quran murid secara individu yang mana hasilnya nanti kita mahukan pelajar khatam Al-Quran sebelum habis sekolah rendah. Seterusnya, sedikit sejarah model tasmik. Model tasmik ini merupakan salah satu daripada JCOF yang terhasil dari cetusan idea oleh Perdana Menteri yang kelima, iaitu Datuk Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi dalam satu perjumpaan beliau bersama ulama dan pegawai-pegawai agama pada 24 Disember 2013. Antara model lain yang terhasil daripada idea Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain yang mana akronimnya adalah JCOF. Ini adalah model kelas pemilihan Jawi, model khatam Al-Quran, model tasmik Al-Quran dan model perluasan bahasa Arab. Seterusnya, model ini melibatkan semua guru pendidikan Islam dan JCOF sehingga pada tahun 2016, program JCOF ini telah dimansuhkan. Dan menurut kajian yang telah dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, pada tahun 2016, menunjukkan bahawa kira-kira 23 hingga 25% pelajar menengah rendah tidak tahu membaca Al-Quran hasil daripada ketidakterlibatan mereka dan kelemahan program model tasmik ini. Seterusnya, pernyataan masalah. Masalah yang pertama ialah masalah waktu pelaksanaan tasmik bagi sesetengah kelas dijalankan pada waktu pengajaran dan pembelajaran. Ini serba sedikit telah mengganggu waktu mengajar subjek. Bila mana waktu PNP digunakan untuk tasmik, maka waktu mengajar yang sedia ada akan berkurang dan silibus tidak akan dapat dihabiskan. Yang kedua, masalah keterlibatan murid dalam pelaksanaan model tasmik ini, sesetengah sekolah hanya mewajibkan pelaksanaan model tasmik ini hanya untuk murid tahap 1 ataupun ada juga sekolah yang mewajibkan model tasmik ini untuk tahun-tahun yang tertentu sahaja. Padahal sepatutnya model tasmik ini dilaksanakan untuk murid tahun 1 hingga tahun 6. Masalah yang seterusnya adalah masalah pelaksanaan model tasmik membosankan kerana ia hanya bersifat statik dan berlaku dalam kawasan sekolah dan kurang dijalankan di luar kawasan sekolah. Seterusnya, tujuan kajian. Kajian yang saya jalankan ini bertujuan untuk mengenal pasti pelaksanaan model tasmik dalam pendidikan Islam untuk melahirkan pelajar yang boleh menguasai Iqra' dan Al-Quran di sekolah rendah.
Kajian yang berbentuk kajian secara analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keberkesanan pelaksanaan model tasnik dalam pendidikan Islam yang wajib dijalankan di semua sekolah di seluruh Malaysia. Terdapat 3 objektif bagi kajian yang saya jalankan. Objektif yang pertama, untuk meninjau sama ada guru pelatih pendidikan Islam ini memberikan komitmen yang baik terhadap pelaksanaan model tasmek dalam subjek pendidikan Islam di sekolah rendah. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru pelatih untuk mengendalikan model tasmek ini bagi subjek pendidikan Islam di sekolah rendah. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti sama ada murid-murid menunjukkan minat dalam model tasmek di sekolah rendah. Seterusnya, soalan kajian. Ada 3 soalan yang telah saya timbulkan untuk kajian ini. Soalan yang pertama berbunyi, adakah guru pelatih pendidikan Islam memberikan komitmen yang baik terhadap pelaksanaan model tasmek ini di sekolah rendah? Yang kedua, adakah guru pelatih pendidikan Islam bersedia mengendalikan model tasmek ini bagi subjek pendidikan Islam di sekolah rendah? Dan yang ketiga, adakah murid menunjukkan minat dalam model tasmek di sekolah rendah? Berikut merupakan hipotesis bagi kajian saya. Hipotesis yang pertama, tahap komitmen guru pelatih mempunyai perhubungan dengan minat murid menjalani model tasmek ini. Yang kedua, kesediaan guru pelatih melaksanakan model tasmek ini mempunyai hubungan dengan komitmen guru pelatih. Dan yang ketiga, minat murid menjalani model tasmek ini dijangka mempunyai hubungan dengan kesediaan guru pelatih. Seterusnya kita bergerak kepada skop dan batasan kajian. Kajian saya terbatas kepada guru pelatih pendidikan Islam IPG Kampus Ken, Tuaran, seramai 14 orang dan juga beberapa orang murid di beberapa sekolah di daerah Tuaran. Dijalankan sepanjang tempoh praktikum selama 3 bulan pada semester yang ke-7 di beberapa sekolah di daerah Tuaran. Yang mana kajian ini akan dapat memberikan sedikit gambaran berkaitan dengan model tasmek ini dan dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan Islam secara amnya dan model tasmek secara khususnya. Apakah kepentingan kajian ini dijalankan? Ada 2 kepentingan. Kepentingan yang pertama, pelaksanaan model tasmek ini mungkin dipengaruhi oleh komitmen dan kesediaan guru pelatih pendidikan Islam yang mana akan memberi kesan tindak balas kepada minat murid dalam model tasmek ini. Yang kedua, guru pelatih IPG Kampus Ken telah didedahkan dengan kaedah pengajaran bidang Al-Quran yang pelbagai. Jadi kita ingin lihat bagaimana kaedah ini digunakan ataupun tidak ketika mengendalikan model tasmek. Baiklah, kita bergerak kepada sedikit definisi operasional yang mana pelaksanaan menurut Kamus Pelajar edisi kedua. Pelaksanaan bermaksud perbuatan atau hal melaksanakan, mengusahakan, menjalankan sesuatu. Model tasmek seperti yang kita tahu, satu program membimbing dan merekod perkembangan bacaan Al-Quran murid secara individu yang mana pada akhir program nanti murid ini akan khatam Al-Quran sepatutnya sebelum melangkah ke sekolah menengah. Subjek pendidikan Islam pula merupakan satu mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah menengah kebangsaan mengikut kesesuaian sukatan pelajaran yang disediakan oleh bahagian kurikulum pendidikan Islam dan moral Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru pelatih, bakal guru yang diberi latihan di Institut Pendidikan Guru dalam Malaysia dalam pelbagai bidang yang bagi memenuhi keperluan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan guru yang mempunyai ijazah. Tinjauan literatur. Sedikit teori kajian yang mana Al-Quran menurut mukjizat merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Ia ditulis dan segera dihafaz oleh orang muslimin di dalam hati mereka. Seterusnya menurut Abdul Mujib Mabruri Tolhah Syafi'ah Am, Al-Quran daripada sudut bahasa adalah bacaan ataupun yang dibaca. Menurut Muhammad Ali Yusof menyatakan kaedah Iqra' pada umumnya memberi kesan baik terhadap pengajaran Al-Quran di sekolah rendah kebangsaan. Dan menurut Hanafi Muhammad, Al-Quran wajib dipelajari kerana ia mempunyai fungsi dan sumbangan yang penting
sebagai sumber panduan yang dapat menyelesaikan segala persoalan dan memenuhi segala kehendak manusia. Seterusnya, model tasmek seperti kita tahu dicetuskan oleh Datuk Seri Haji Abdullah Badawi pada tahun 2013. Menurut Muhammad Adri dan Rohani, yang memfokuskan tentang kelemahan penguasaan kemahiran membaca Al-Quran di kalangan pelajar walaupun mereka telah melalui 6 tahun pembelajaran di sekolah rendah. Menurut Muhammad Adri juga pada tahun 2004 tentang celik Al-Quran kalangan pelajar tingkatan 1 yang menunjukkan bahawa walaupun 63% daripada responden telah khatam Al-Quran, tetapi tahap bacaan keseluruhannya responden adalah pada tahap sederhana dan lemah. Dan menurut kajian yang dijalankan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM 2016, kira-kira 23 hingga 25% pelajar menengah rendah tidak tahu membaca Al-Quran hasil daripada ketidakterlibatan mereka dan kelemahan model tasmek ini. Terusnya, komitmen guru. Kajian Amri bin Daud 2005 telah tentang keberkesanaan pelaksanaan model ini di 2 buah sekolah rintis di Negeri Terengganu mendapati bahawa para guru memberi komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan model ini. Kajian ini juga telah menunjukkan bahawa para guru telah memberikan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan model ini. Kajian yang dijalankan oleh Sabariah Baharun 2009 terhadap 76 orang guru JEQOF di Sabah mendapati aspek komitmen mereka terhadap program ini mencapai min 3.5 ke atas, dalam erti kata lain berada pada tahap yang tinggi. Manakala aspek kefahaman guru-guru sekolah terhadap program ini mencapai tahap 2.49, dalam erti kata lain berada pada tahap sederhana. Kita bergerak kepada teori tentang minat murid. Nick Hassan 2006 mendapati motivasi sebenarnya cukup mempengaruhi murid dalam pembelajaran Al-Quran. Selain daripada itu, Ismail bin Dahman 1992 telah menyatakan minat terhadap sesuatu perkara atau aktiviti akan mendorong seseorang murid meneroka dengan lebih jauh. Menurut Omar Din 1996, minat merupakan suatu perkara penting sebagai pendorong kepada murid untuk bergiat cergas dalam aktiviti pembelajaran. Dan menurut Abu Bakar Nordin, menyatakan seorang pelajar yang berminat dalam perkara yang dipelajari lazimnya akan menunjukkan kesungguhan dan pencapaian yang tinggi. Baiklah, berikut merupakan sedikit dapatan kajian lalu berkenaan dengan pemboleh ubah yang akan saya kaji. Pemboleh ubah yang pertama, komitmen guru. Abdul Halim dalam kajiannya yang bertajuk Penilaian Guru Terhadap Pelaksanaan Model-Model Tilawah Al-Quran, program JEQOF melibatkan 240 orang guru di Selangor, menunjukkan bahawa komitmen guru berada pada tahap yang tinggi. Yang kedua, Muhammad Adnan bin Kasim 2016 menyatakan bahawa kajian yang dijalankan bertajuk Komitmen Guru di Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan melibatkan 217 guru di Kelantan, menunjukkan bahawa komitmen guru mempunyai kaitan dengan iklim sekolah. Dan menurut Muhammad Zailani Ismail dan Muhammad Khairi Osman 2017 tentang kajian yang bertajuk Amalan Pedagogi Abad 21 dalam kalangan guru pelatih pihak SMP Pendidikan Islam di IPGM, melibatkan 209 guru pelatih di semua IPGM, menunjukkan bahawa tahap komitmen guru pelatih pendidikan Islam berada pada tahap yang tinggi. Untuk pemboleh ubah yang seterusnya, kesediaan guru pelatih. Menurut Muhammad Izzuddin bin Pistol, kajian yang telah dijalankan telah mendapati bahawa secara majoritinya guru pendidikan Islam bersedia melaksanakan model ini. Menurut Alimah Harun 2006, kajian yang bertajuk Minat, Motivasi dan Kemahiran mengajar guru pelatih di sekolah rendah di negeri Selangor telah membuktikan bahawa sikap, minat dan motivasi memainkan peranan penting dalam menentukan tahap kesediaan guru pelatih. Dan menurut Khairul Anwar bin Abu Bakar 2014, kajiannya yang bertajuk Tahap Kesediaan Guru Pelatih IPG dalam latihan mengajar ini berkaitan dengan tahap kesediaan guru pelatih. Dapatan kajian menunjukkan tahap kesediaan 42 orang guru pelatih IPG Kampus Tunisian On Batu Pahat berada pada tahap yang tinggi semasa menjalani latihan mengajar. Seterusnya,
Pemboleh ubah yang seterusnya adalah pemboleh ubah yang berkaitan dengan minat murid. Menurut Sabariah Bahrun 2009, kajian pelaksanaan kurikulum JKOF di IPG Kampus Kentuaran menunjukkan minat murid untuk terlibat dalam model ini berada di tahap yang rendah. Dan menurut Kamarul Azmi 2009, tajuk kajiannya Kepribadian Guru Cemerlang Pendidikan Islam telah menunjukkan bahawa guru memainkan peranan utama dalam menaikkan motivasi pelajar di dalam kelas. Dan menurut Muhammad Adri 2009 bertajuk Persepsi Murid terhadap Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Al-Quran melibatkan 1,651 pelajar mendapati minat murid berada pada tahap sederhana ketika pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dijalankan. Baiklah, berikut merupakan metodologi kajian yang telah saya gunakan ataupun instrumen kajian. Yang pertama, saya telah menggunakan pemerhatian, yang mana satu pemerhatian akan dilakukan terhadap sesi pelaksanaan modul tasbih ini oleh guru pelatih pendidikan Islam yang terlibat. Hasil pemerhatian tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk senarai semak. Saya juga menggunakan kaedah soal selidik bersama dengan subjek kajian saya iaitu 14 orang guru pelatih dan 35 orang murid yang telah disediakan. Yang ketiga, saya menggunakan temu bual. Beberapa sesi temu bual akan turut dijalankan bagi mengukuhkan lagi dapatan kajian tinjauan saya ini. Sesi temu bual ini dilaksanakan bersama 14 orang guru pelatih dan juga 35 orang murid sepanjang kajian ini dijalankan. Bagi prosedur penganalisisan data, pemerhatian dilakukan berpandukan kepada senarai semak. Hal ini akan memudahkan lagi proses menganalisis pemerhatian yang dijalankan. Senarai semak yang disediakan mempunyai pilihan jawapan ya atau tidak ataupun jawapan berdasarkan skala berdasarkan item yang disediakan. Untuk soal selidik, borang soal selidik yang telah diedarkan kepada subjek kajian akan direkodkan datanya dalam Microsoft Excel untuk dianalisis. Saya akan melakukan analisis data tersebut berdasarkan kekerapan dan juga peratusan item-item yang telah ditandakan. Hasil temu bual bersama guru pelatih dan murid akan ditranskripsi untuk dianalisis. Data yang telah ditranskripsikan akan ditaip dan diterjemah dalam bentuk carta pie. Baiklah, berikut merupakan dapatan daripada kajian yang telah saya lakukan. Yang pertama, di sebelah kiri sekali kita dapat lihat komitmen guru pelatih. Di bahagian tengah, kesediaan guru pelatih. Dan di bahagian kanan saya, minat murid. Yang pertama, komitmen guru pelatih menunjukkan bahawa 86% guru pelatih IPG Kampus Ken memberikan komitmen dalam program ini, manakala 14% guru pelatih tidak memberikan komitmen terhadap pelaksanaan model tasmik ini. Yang kedua merupakan kesediaan guru pelatih. Kita dapat lihat di sini 43% guru pelatih bersedia melaksanakan model tasmik ini. Manakala lagi 43% kurang bersedia melaksanakan model tasmik ini dan 11% yang bakinya tidak bersedia melaksanakan model tasmik ini. Kita bergerak kepada persoalan yang ketiga ataupun variabel yang ketiga, iaitu berkenaan dengan minat murid. Di sini dapat kita lihat bahawa 48% murid menunjukkan minat yang tinggi terhadap pelaksanaan model tasmik. Namun begitu, terdapat juga 26% yang menunjukkan sikap kurang berminat terhadap pelaksanaan model tasmik ini dan lagi 26% menunjukkan langsung tidak berminat dengan pelaksanaan model tasmik ini. Baiklah, kita bergerak kepada hasil dapatan kajian yang pertama, iaitu komitmen guru pelatih IPG Kampus Ken dalam melaksanakan model tasmik. Sini, hasil kajian yang telah saya jalankan mendapati bahawa 85.7% guru pelatih bersamaan dengan 12 orang melaksanakan model tasmik ini semasa praktikum 2 yang lepas. Manakala sebanyak 14.3% guru pelatih bersamaan dengan 2 orang guru pelatih tidak melaksanakan model tasmik ini ketika praktikum. Menurut temu bual yang dijalankan, pengkaji mendapati bahawa ada sekolah di daerah Tuaran yang rupanya tidak melaksanakan model tasmik ini dan hal ini menyebabkan guru pelatih tidak dapat terlibat dalam model tasmik kerana program ini tidak dilaksanakan di sekolah mereka. Walhal sepatutnya program ini merupakan program wajib yang perlu dilaksanakan di semua sekolah.
Seterusnya, kesediaan guru pelatih IPJ Kampus Ken dalam melaksanakan model TASMED. Hasil kajian yang dijalankan oleh saya telah mendapati bahawa 43% ataupun 42.9% guru pelatih iaitu 6 orang bersedia melaksanakan model TASMED ini. 21.9% iaitu seramai 6 orang kurang bersedia melaksanakan model TASMED ini, dan 14.2% itu 2 orang tidak bersedia ataupun tidak melaksanakan modul TASMED ini. 6 orang guru pelatih yang bersedia untuk menjalankan model TASMED ini, kebanyakan dari mereka mengatakan bahawa mereka sudah mendapat pendedahan yang cukup dan sangat bersedia untuk melaksanakan model TASMED ini. Manakala 6 orang guru pelatih merasakan mereka belum cukup bersedia kerana tidak mendapat pendedahan yang secara menyeluruh berkenaan model ini, di samping tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan model ini. Seterusnya, 2 orang guru pelatih yang tidak bersedia melaksanakan model TASMED ini kerana sekolah mereka langsung tidak melaksanakan model TASMED ini di sekolah. Seterusnya, kita bergerak kepada variabel yang ketiga iaitu minat murid dalam menjalani model TASMED. Minat murid perlu dipecahkan kepada 3 bahagian iaitu berminat, kurang berminat dan tidak berminat. 46% iaitu seramai 16 orang murid berminat menjalani model ini ketika ia dilaksanakan. Manakala 25% iaitu seramai 9 orang murid kurang berminat dengan pelaksanaan model TASMED ini, dan 29% lagi iaitu seramai 10 orang tidak berminat dengan pelaksanaan model ini. Murid yang berminat dengan model ini adalah kerana ianya seronok berbanding kelas biasa, kerana mereka suka bersaing secara sihat dan lebih cepat dapat menghabiskan bacaan Iqra' di antara mereka. Ini yang bagus, sisi bagus daripada model TASMED ini. Murid yang dapat berfikir secara positif, mereka akan nampak yang mereka perlu bertanding secara sihat untuk menghabiskan siapa yang lagi cepat habis mengkhatamkan Al-Quran. Bagi murid yang kurang berminat pula, mereka merasakan model ini bosan kerana perlu menunggu giliran untuk membaca secara talaqi musyafahah di hadapan guru mereka. Menunggu giliran mereka menyebabkan mereka bosan. Bagi murid yang tidak berminat model ini, mereka lebih memilih bermain dan tidak menghadirkan diri ketika model ini dilaksanakan. Dan hal ini kebiasaannya kerana mereka tidak dapat menguasai bacaan Iqra', lalu memilih untuk tidak menghadirkan diri ketika model ini dilaksanakan. Dalam arti kata lain, mereka merasakan bahawa bacaan Iqra' itu susah, jadi mereka tidak mahu belajar, jadi mereka lebih memilih untuk tidak belajar dan tidak menghadirkan diri ketika model ini dilaksanakan. Jadi, kita bergerak kepada implikasi. Untuk guru pelatih, saya mengharapkan kajian yang telah saya jalankan ini menjadi pembuka jalan untuk guru pelatih untuk meneroka dengan lebih luas tentang model TASMED ini yang menjadi model yang wajib dilaksanakan di semua sekolah di Malaysia yang akan dilaksanakan oleh guru pendidikan Islam di seluruh negeri di negara ini. Seterusnya, untuk Institut Pendidikan Guru Malaysia, saya harapkan kajian ini menjadi batu loncatan kepada semua guru pelatih di Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk menanamkan komitmen yang tinggi serta menyediakan diri dengan pedagogi yang diperlukan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan model ini. Dan yang seterusnya, Jabatan Pengajian Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Ken juga boleh menjadikan kajian ini sebagai suatu kayu ukur untuk menilai tahap kesediaan bakal guru yang dihantar untuk berpraktikum di sekolah serta di lapangan kelak. Seterusnya, sebagai kesimpulan, ada 4 kesimpulan yang saya dapat simpulkan daripada kajian saya. Yang pertama, perlu ada penstrukturan semula praktikum, yang mana praktikum ini perlu dijalankan yang mana hasilnya nanti akan dapat melahirkan generasi guru yang mampu memenuhi kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia serta mampu menjadi fasilitator ketika kelas berlangsung. Yang kedua, berkenaan dengan tahap komitmen. Komitmen yang tinggi akan melahirkan guru yang berdaya saing serta proaktif di sekolah. Dan seterusnya, kesediaan guru. Guru perlu sentiasa bersedia dengan pedagogi terkini, alat bantu mengajar, bahan bantu mengajar, dan yang paling penting, guru perlu mengetahui dan mengenal suasana sekolah, sosiologi dan juga demografi di tempat mengajar tersebut. Seterusnya, minat murid. Seperti saya cakapkan tadi,
Guru perlu memahami latar belakang murid, suasana sekolah agar apabila guru faham akan perkara-perkara ini, guru akan lebih senang untuk menarik minat pelajar untuk menjalani model tasmik ini. Dan sebagai cadangan, saya bawakan 3 cadangan yang diharapkan mampu memberi ataupun menjadi batu loncatan kepada perubahan untuk kita semua. Yang pertama, pendedahan tentang kepentingan komitmen terhadap guru pelatih. Yang mana saya mencadangkan supaya diwujudkan kurikulum tambahan kepada guru pelatih yang berkaitan dengan komitmen. Kerana komitmen guru merupakan tonggak kejayaan model tasmik. Yang kedua, memberikan latihan kemahiran pedagogi khusus model tasmik. Kerana kemahiran yang perlu diberi perhatian untuk model tasmik ini adalah kemahiran menguruskan model tasmik secara berseorangan, seorang guru dan ramai muridnya. Kemahiran membetulkan bacaan murid serta kemahiran menarik minat murid untuk mempelajari Al-Quran. Itu antara kemahiran yang perlu ada. Dan yang seterusnya saya mencadangkan supaya pihak IPG khasnya membuat lawatan ke sekolah rendah secara berkala. Hal ini kerana apa? Kerana supaya kita di IPG bakal menjadi guru akan dapat memahami situasi sebenar murid ataupun situasi sebenar pendidikan jika kita bergerak ke sekolah. Seterusnya, murid di setiap sekolah itu berbeza. Apatah lagi murid di setiap sekolah berbeza, di setiap daerah berbeza, negeri berbeza. Tadi setiap murid memerlukan pendekatan yang berbeza. Jadi berikut merupakan lampiran-lampiran yang telah saya lampirkan berkaitan dengan apa yang perlulah di bahagian lampiran. Yang pertama, saya ada cartakan. Yang kedua, saya ada surat daripada bahagian perancangan untuk mendapatkan izin menjalankan kajian. Seterusnya, saya juga telah mendapat surat kebenaran daripada IPGM untuk turun ke sekolah. Seterusnya, surat kebenaran menjalankan penyelidikan yang perlu diberikan kepada sekolah. Berikut merupakan lampiran senarai semak pemerhatian, soalan temu bual, soal selidik dan juga soal selidik. Saya rasa setakat itu saja pembentangan kajian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.